Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung bacaan kitab Mustikah Hadis kita, iaitu pada malam ini kita baca hadis yang ke-24 dalam tajuk bab beriman kepada adanya malaikat. Rukun iman ada 6, ya, seperti mana kita tahu sebelum kita mulakan. Jadi elok kita perbaharui iman kita, iaitu i'tikad kita, keyakinan kita yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu iman ada 6. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarrih, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah, beriman kepada adanya malaikat dan beriman kepada adanya kitab-kitab yang 4, ya, dan juga beriman kepada adanya rasul-rasul, ya, seperti mana beberapa bilangan yang diketahui yang disebut dalam Al-Quran. Dan beriman kepada hari akhir, hari akhirat. Dan yang keenam, beriman kepada ketentuan buruk dan baik itu, ya, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan mudah orang sebut percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik, bila disebut rukun iman ni, dia fardu ain. Fardu ain ni yang wajib diketahui oleh setiap orang, setiap individu, laki-laki ke perempuan ke, ya, setiap orang. Itu dia kata fardu ain, ya. Setiap diri seseorang itu mesti mengetahui, mesti tahu tentang rukun iman yang 6 itu. Dan pada malam ini kita baca tentang, nak meningkatkan tentang keimanan kita kepada adanya malaikat dengan beberapa hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita membaca hadis-hadis ini, mudah-mudahan kita menambahkan lagi keyakinan kita tentang kepercayaan kita kepada malaikat. Bukan seperti mana kita percaya ketika kita belajar di sekolah dulu, ya, bila disebut percaya kepada malaikat, kita percaya saja, ya, tak tersentuh di hati kita. Bila percaya tu apa yang kita nak buat. Tapi bila kita belajar di sini, maksudnya kita kata baca kitab hadis ini, bila kita dah meningkat sikit umur kita, dewasa, mengenali sedikit iman ini, bagaimana kita nak memperbaharui iman kita. Beriman ni kadang-kadang dia mengencil, kadang-kadang dia menyubur, dia besar, kan, begitu, dia tak tentu, ya. Jadi kita kalau boleh, kita nak iman kita tu sentiasa segar, subur. Jadi untuk segar subur itu, maka kita dituntut supaya melihat beberapa permana ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang disebutkan itu. Mudah-mudahan dengan keyakinan kita tentang itu, maka dapat kita meningkatkan lagi ataupun memperbaharui lagi, kita katakan, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada rukun iman yang disebutkan yang 6 tadi. Baik, sebelum itu kitab Mustikah Hadis, hadis yang ke-24, saya ulang lagi sekali supaya dapat mereka yang mengikuti melalui live, kan, iaitu tajuk bab beriman kepada adanya malaikat. Dalam kitab yang saya baca ni, kitab edisi Jawi, ya, jadi muka surat 229, ya. Baik, hadisnya berbunyi, iaitu pada malam ini kita bincang tentang percaya kita kepada malaikat dengan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikat itu. Minggu lepas kita baca hadis yang ke-23
menceritakan tentang malaikat ni sentiasa bersama dengan ketika kita semayang, dan malaikat sentiasa menyebut amin apabila imam melafazkan waladdallin, kan, kemudian makmum akan menyebut amin, kemudian malaikat pun akan menyebut amin. Bila sebutan imam amin, makmum pun bersebut amin dan malaikat pun menyebut amin, dan sebutan itu sama serentak, ya, maka di sana ada bahagian yang diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu ghufira lahu ma taqaddama min zambi, nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi di sini hubungan manusia ni, kita ni orang yang beriman ataupun tak beriman ke, maksudnya dekat dengan para malaikat, makhluk Allah ini dekat pada mereka, dan mereka saling berganding dengan manusia. Contohnya dalam melaksanakan ibadat solat yang disebutkan tadi. Dan ini juga disebut oleh Al-Faqir Osman Al-Muhammadi, ya, dalam kitab kitab yang disebut lupa saya kitab yang disebutkan itu, saya cuba tengok di sini. Fathul Mu'in, ya, dalam kitab Fathul Mu'in. Dihuraikan oleh Imam Osman ataupun Al-Faqir Osman Muhammadi ini, ya, tentang fadilat solat berjamaah ada 27. Antaranya yang disebutnya ialah fadilat menyebut amin tadi itu, ya, satu daripada 27. Jadi bagi mereka yang berjamaah, ya, di sini maksudnya bila sebut jamaah ni, saya nak ulang lagi sekali, jamaah ni bersebut semayang berjamaah, maksudnya di sini fardu kifayah. Tadi disebut semayang tu fardu ain bagi tiap-tiap seorang. Bila semayang berjamaah disebut fardu kifayah, dituntut, ya. Apa beza fardu ain dengan fardu kifayah? Kita masuk dalam bab fardu ain sikit lah, sebab hadis ni menceritakan tentang itu, kan. Jadi fardu ain ni setiap orang Islam itu mesti mengetahui fardu ain, mesti melakukan. Kemudian fardu kifayah ini maksudnya tak dituntut kepada semua orang Islam yang tak berkemampuan. Maksudnya dituntut sebenarnya, tapi kalau ada sebab-sebab yang menyebabkan tak berkemampuan untuk solat berjamaah, mungkin sakit dan sebagainya, ya, maka dalam hal yang macam ini tak dituntut lah, kan. Tapi itu dikatakan fardu kifayah. Solat berjamaah itu fardu kifayah. Kerana fardu kifayah ini kalau dia seorang itu buat, ya, datang berjamaah, maka jemaah yang lain yang tak hadir itu terselamat daripada dosa dari segi kifayahnya. Tapi fardu ain tadi kalau dia tak semayang, maka dia berdosa. Yang ini dia semayang, kemudian dia berjamaah, maka dia dapat pahala fardu kifayah maksudnya, ya. Jadi dia buat itu bukan untuk dirinya sahaja, bahkan dia buat itu untuk menjamin orang lain juga tidak berdosa kerana tidak menghadiri berjamaah itu. Jadi kalau ada di kalangan kita yang tak hadir berjamaah pada malam ini, ahli qaryah kita ni, kita katakan kampung Rincing ni, Hulu ni, kita katakan, jadi yang datang berjamaah ni sudah menyelamatkan mereka daripada dosa kerana tak berjamaah, kan. Jadi maksudnya bagi orang yang berjamaah, maka tentulah fadilatnya banyak yang disebutkan oleh Faqir Osman Muhammadi tadi, iaitu bila berjamaah lebih pahalanya 27 daripada semayang seorang diri, kan. Dan kalau kita fikir dari segi logik kita pun, orang yang salang semayang berjamaah ni maksudnya dia ni menolong orang yang tak datang semayang berjamaah. Jadi tentulah besar jasanya, kan. Dia menyelamatkan. Jadi orang yang menyelamatkan, dan sepatutnya orang yang tak datang berjamaah tu bersyukur kerana ada orang datang berjamaah. Tapi bukan dituntut supaya kalau dah ada orang datang berjamaah, dia tak payahlah datang berjamaah.
Ataupun ada juga orang menyebut dah dia buat, kita tak payahlah. Istilah tak payah tu berjemaah tu. Bukan begitu, sebab jemaah ni tuntut tiap seorang. Bila dia dah buat satu, maka dia akan dapat lebih. Lebihnya itu kerana dia menampung orang yang tak hadir tu. Yang disebut 27 lebih baik daripada sembahyang seorang sehari. Contohnya sebutan amin dalam sembahyang berjemaah yang disebutkan tadi. Kalau dia tak datang, dia tak dapatlah sebut bersama imam. Dia hanya sembahyang di rumah, disebut seorang dia sajalah amin, kan, tak bersama dengan imam. Tapi mesti bersama dengan imam, bersama dengan malaikat. Kalau di rumah pun mungkin ada malaikat bersama dengan dia, malaikat sebut amin, dua dia dengan malaikat, dia tidak berserta dengan imam. Di sana tidak ada kifayahnya, kan. Jadi itu kelebihannya orang yang datang solat berjamaah itu, kan. Baik, kita tengok lagi hadis yang lain menceritakan tentang malaikat ini dekat dengan kita dalam sembahyang setiap detik, kita katakan. Itu antaranya dia kata ada malaikat yang ditugaskan membaca Allahumma rabbana lakal hamd. Nah, malaikat ni tugaskan untuk baca Allahumma rabbana lakal hamd saja. Ya, dia baca tu dalam sembahyang bersama dengan kita. Kita tengok hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd fa inna man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama juga macam yang sebutan amin tadi. Di dalam sebutan amin tu maksudnya sama juga. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu. Itu yang lalu yang disebutkan amin. Yang ini disebut apa? Disebut Rabbana lakal hamdu. Ya, bila imam menyebut sami Allahu liman hamidah, kan, dia kata Rabbana lakal hamdu. Ini setiap ahli jamaah, kan, disebut. Baik, itu antara yang dikatakan tugas malaikat, ya, peranan malaikat kepada manusia ketika bersama. Jadi malaikat dengan manusia sentiasa berdamping, sentiasa dekat. Apatah lagi dekatnya malaikat itu hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersamalah dengan hamba manusia, bukan hamba malaikat, hamba manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka samalah dia dengan malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi ta'abbudnya, dari segi pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut percaya kepada malaikat itu, maksudnya kita bukan hanya percaya macam tu saja, macam di sekolah dulu kita tak tanya percaya kepada apa rukun iman, percaya kepada malaikat, habislah, tak ada apa. Tapi di sini bila sebut percaya kepada malaikat, di sana ada dalam situasi kita sembahyang, di sana terbentuk malaikat itu dalam i'tikad kita, dalam keyakinan kita, dalam kepercayaan kita bahawa malaikat tu ada bersama dengan kita. Sahabat kita yang baik, kalau amalannya baik, maka dicatat dengan catatan yang baik oleh para malaikat itu. Jadi kita bukan keseorangan, kita bersama dengan malaikat, ya. Kita bukan keseorangan. Bagi mereka yang beriman, tentunya orang yang sembahyang berjamaah, dia bukan keseorangan, dia bersama dengan makhluk-makhluk yang sentiasa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu para malaikat, ya, yang menyebut Rabbana lakal hamdu, ya, ataupun dia Allahumma rabbana lakal hamdu. Imam sebut Rabbana sami Allahu liman hamidah, kemudian dia sebut Rabbana walakal hamdu. Bukan kuatlah sebut dengan lafaz macam kita baca lafaz dalam sembahyang lah, maksudnya dengar untuk kita sahaja, Rabbana lakal hamdu. Ya, kalau kita pergi ke Mekah, kita dengar Bilal akan sebut Rabbana walakal hamd, disebut, kan, Rabbana disebut kuat, kalau pergi umrah, Rabbana disebut kuat. Kenapa? Nak bagi dengar jemaah-jemaah yang lain. Dan kita juga disebut menyebut Rabbana kan. Apa fadilatnya? Itu tadilah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan insya-Allah nescaya diampunkan dosa yang telah lalu, ya. Dosa-dosa yang kita sedar, dosa yang kita tak sedar, ataupun
Sebab tu dia kata semayang ni membersihkan diri daripada dosa. Bila kita semayang ni, kita membersihkan diri daripada dosa. Nak bersihkan diri daripada dosa. Semayang. Bukan hanya semayang saja, bahkan kita ambil wuduk pun sebelum semayang pun, di sana pun ada fadilat-fadilatnya, membersihkan diri kita daripada kekotoran. Mungkin kekotoran biasa, zahir, dan juga kekotoran batin, iaitu dosa. Baik. Sebutan dalam kitab ni sebut antara bacaan-bacaan dalam semayang ialah bacaan Sami Allahu liman hamidah. Kalau kita semayang seorang diri pun kita sebut Sami Allahu liman hamidah. Bila kita rokok, kemudian kita bangun daripada rokok, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang dibaca selepas masa bangkit dari rokok kepada i'tidal. Bila kita bangkit dari rokok, kita i'tidal sekejap. I'tidal tu berhenti sekejap sebelum kita sujud. Masa i'tidal itulah kita menyebut maksud di bacaan ini ialah semoga Allah menerima pujian orang yang memujinya. Itu maksud bacaan Sami Allahu liman hamidah. Sebaik-baik sahaja bacaan yang tersebut selesai dibaca Sami Allahu liman hamidah itu, kalau kita sembahyang berimam, imam dah sebut dah, ataupun kita sembahyang seorang diri, kita dah sebut dah, maka setiap orang yang sembahyang dituntut memuji Tuhan dengan berkata Allahumma rabbana lakal ham. Jadi kita pun boleh kata Allahumma rabbana lakal ham. Adapun rabbana lakal ham, tak kata Allahumma rabbana lakal ham, kita kata rabbana lakal ham. Pujian ini juga diucapkan oleh malaikat pada saat itu. Jadi malaikat pun sebut juga. Jadi sebutan malaikat rabbana walakal hamdu, dengan sebutan imam rabbana walakal hamdu, dengan sebutan makmum rabbana lakal hamdu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu. Kan? Mana ada kita tak berdosa? Tak ada orang manusia yang boleh mendakwa dirinya tak berdosa. Manusia tak sunyi daripada dosa. Bila dia keluar daripada perut ibu dia, putih bersih macam kain yang putih, dan selepas itu maka akan berlakulah fitnah yang menyebabkan dia berdosa. Fitnah dunia lah, hiasan dunia, tuntutan dunia yang menyebabkan dia berdosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Jadi untuk membersihkan dosa ini, maka solat antaranya. Solat antara kesucian, untuk mensucikan diri kita atau untuk menta'abudkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi dalam hadis ini nyatalah kepada kita. Jadi bukan kita katakan kalau hari ini kita semayang mungkin terlupa sebutan itu, sebab jadi kita boleh mulakan daripada sekarang. Sebab kita baca hadis ini, kita boleh mula daripada masa itu. Rabbana walakal hamdu, ataupun Allahumma rabbana lakal hamdu. Panjang sangat Allahumma rabbana lakal hamdu, kita ambil rabbana lakal hamdu pun boleh, tak ada masalah. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Jadi dapat kita amalkanlah mudah-mudahan selepas kita baca hadis ini, kerana ada fadilat-fadilat di sana apabila kita mengamalkan ini. Bukan untuk sesuatu yang kita katakan yang tak berguna, bahkan dia sangat penting kepada kita untuk mensucikan dosa kita. Sebab untuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu, inilah yang kita kena laksanakan. Maksudnya hasanah di dunia ni maksudnya kita nak juga, tapi nak hasanah dunia itu dengan tujuan untuk membersihkan dosa kita supaya kita mendapat hasanah di hari akhirat, kebaikan di hari akhirat. Di dalam hadis ini diterangkan tentang faedah ucapan pujian yang tersebut. Pujian itu. Sami Allahu liman hamidah, kemudian Rabbana walakal hamdu, pujian. Iaitu sesiapa yang bertepatan ucapan pujiannya itu dengan ucapan pujian malaikat. Macam disebutkan tadilah,
nescaya ia akan beroleh keampunan Allah Subhanahu wa taala pada saat yang mulia itu. Pada saat ketika kita solat itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita kerana kita bersama-sama dengan imam, bersama-sama dengan malaikat. Jadi maksudnya manusia dengan malaikat ni berpisah tiada, istilahnya, ya. Manusia dengan malaikat ni berpisah tiada, bahasanya tak ada perpisahan di antara kita dengan malaikat, sentiasa dekat, ya. Baik, itu hadis yang ke-24 tentang malaikat. Bila kita percaya malaikat, itu antara peranan malaikat itu iaitu dalam solat, ya, bacaan yang disebutkan tadi. Dan ada pula malaikat-malaikat, ya, yang ditugaskan memohon keampunan bagi orang yang berada di tempat semayang, ya, dengan keadaan suci bersih. Orang tu dia ada tempat semayang, tempat dia semayang tu dalam keadaan dia suci. Maksudnya ketika kita bagi solat, kita semayang, kita bagi salam, kita masih duduk lagi di tempat itu dalam keadaan kita suci, tak batal wuduk kita. Dan malaikat, ada malaikat yang ditugaskan, maksudnya dia ni bila melihat keadaan ini, maka dia akan mendoakan kepada orang yang duduk itu, ya, duduk itu. Hadisnya berbunyi, antaranya yang sebut 25 hadis yang ke-25, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi salla fihi ma lam yuhdisu taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Maksud hadis, makna hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, malaikat sentiasa berdoa untuk kamu selama ia berada di tempat yang ia sembahyang padanya. Selama dia sembahyang tempat itu, dia duduk tempat itu, selagi dia tidak berhadas, selagi dia tidak batal wuduknya lah. Iaitu mereka yang memohon dengan berkata, malaikat-malaikat bila tengok keadaan itu, dia memohon, dia berkata, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, ampunilah dosanya. Itu malaikat doakan kepada orang makhluk Allah yang beriman itu, manusia yang beriman itu yang semayang tadi, ampunkanlah, dia kata ampunlah dosanya. Dosa siapa? Dosa orang yang semayang tadi itu. Tuhan kami, malaikat sebut lagi, berilah rahmat kepadanya. Dua benda yang malaikat minta, ya, malaikat minta ampunkan dosa, sebab malaikat mungkin tak berdosa, kan, tapi manusia tak sunyi daripada dosa. Maka malaikat yang tak berdosa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon supaya manusia yang duduk di tempat sembahyangnya itu, yang belum batal sembahyang wuduknya itu, supaya diampunkan dosanya. Malaikat minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara doa yang makbul iaitu doa orang yang baik, doa orang yang tak berdosa. Itu doa yang makbul, ya. Antaranya termasuklah malaikat. Malaikat ni doa yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kerana dia tak berdosa, ya, dia taat sentiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada ciri-ciri doa yang diterima, doa-doa yang tak diterima. Doa yang Allah terima macam mana? Apa ciri dia? Doa yang Allah tak terima macam mana cirinya? Jadi pada manusia ni ada ciri-ciri yang menyebabkan doanya tak diterima. Antara cirinya iaitu haram. Dia buat benda yang haram, benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dilakukan. Maka itu ciri-ciri yang menyebabkan doanya tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah zaman Nabi Musa, ya, Nabi Musa tengok seorang, ya, dia berdoa, angkat tangannya tinggi, dia berdoa.
Apa yang dia doa wallahu alam lah, tapi dia berdoa. Jadi bila nampak begitu, tentulah dia berdoa bersungguh-sungguh. Ya, apatah lagi bila doanya itu tengok keadaan dia bersungguh-sungguh mengalirkan air matanya dan sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah bercakap. Ketika itu Nabi Musa bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kata kepada Allah, "Ya Allah," dia kata, "wahai Allah, kau terimalah doa yang didoakan oleh orang itu." Ini Musa ni kesian tengok dia berdoa tu lama sangat kan. Angkat tangan lama sangat, kau kesian berdoa kan. Jadi apa Allah jawab? Allah kata, "Mana mungkin aku boleh terima doanya, sedangkan yang dia makan haram, yang dia pakai haram, ya, semua yang dia buat haram kan. Jadi mana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengijabkan ataupun mengkabulkan doanya." Di sini nampak jelas benda yang haram menyebabkan Allah tak terima doa itu. Antaranya manusia lah. Manusia tak sunyi daripada melakukan perkara-perkara tersebut. Ya. Jadi malaikat tu mendoakan kepada kita supaya kita diberi ampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia bagi rahmat. Rahmat ini maksudnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat-nikmat yang Allah boleh bagi kepada dia tu bagilah. Ya. Kepada dia ni, kalau nikmat itu kita katakan dia rasa dia semayang tu, kita kata sebagai satu nikmat, bagi nikmat tu kepada dia. Kalau dia tak semayang tak rasa nikmat, dia semayang dia rasa nikmat. Kalau dia makan tu sedap tu rasa nikmat, bagi kesedapan tu kepada dia. Kalau dia rasa sihat itu sebagai satu nikmat bagi dia, maka bagi kesihatan tu kepada dia. Itu dikatakan rahmat Allah. Sangat luas rahmat Allah ini. Maksudnya sesiapa yang mendapat rahmat Allah, dia akan mendapat segala nikmat yang Allah nak bagi kepada dia. Jadi Allah bagi nikmat kepada orang yang kalau dia semayang dia rasa sangat nikmat. Alhamdulillah. Itu yang kita minta, ya. Dia semayang rasa sangat nikmat. Alangkah nikmatnya dapat semayang. Itu juga kita kadang-kadang sebut, alangkah nikmatnya kalau kita suka makan durian kan, sedap makan durian ni. Dia makan sedapnya, nikmatnya rasa makan durian kan. Jadi begitu juga dengan nikmatnya dapat, ya, dapat solat. Nikmatnya dapat hadir ke masjid, duduk dalam majlis kuliah kita kata. Ada orang rasa begitu. Ada orang dia rasa duduk dalam majlis yang macam ni panas. Tak boleh 10 minit, tak boleh, dia rasa panas. Rasa tak selesa. Tapi bila ada keselesaan bagi orang tu duduk dalam majlis yang macam ini, maka itu satu nikmat yang Allah bagi kepada dia. Dan nikmat itu nikmat yang mendorong dia ke arah untuk mendapat nikmat di hari akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat kebaikan dunia kan, kita katakan dapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dua benda yang malaikat doakan. Satu, ampunkan. Mana ada manusia tak berdosa? Ampunkan dosanya ya Allah, kata malaikat. Kan? Kemudian yang kedua, beri rahmat kepada dia. Mungkin selama ni rahmat yang dia dapat tu dia rasa tak ada nikmatnya semayang itu. Bila dia semayang, sedap semayang ini. Dia rasa tak ada nikmatnya bila datang ke masjid dan surau. Ya, dia rasa nikmat lagi kalau pergi ke pasar malam ke, kalau pergi ke mana ke, itu rasa nikmat lagi. Jadi bila dia rasa nikmat, tukarkan nikmat itu nikmat maksudnya ya Allah nak bagi. Betul, Allah kata kalau Allah nak beri kebaikan kepada seseorang itu, maka Allah akan bagilah. Kalau Allah nak bagi dia tu, kita katakan orang yang baik, ya, disebut dalam hadis dia kata man yuridillahi khaira, Allah nak bagi orang tu baik, yufaqihu fiddin, dipahamkan dia dengan agama. Bila pahamkan dia dengan agama ni, maksudnya dia dekat dengan agama. Dia tak jauh dengan agama. Dalam bab solat, bab zakat, dia dekat. Bab rukun iman, dia dekat dengan perkara yang macam ini kan. Itu baik, ya. Ini rahmat yang diberikan. Dalam kitab ini disebutkan sembahyang sebagaimana yang sedia diketahui, yang kita biasa, suatu ibadat yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak terhitung. Kelebihan sembahyang ni kalau kita nak hitung dia dari segi fizikalnya, dari segi rohaninya, dari segi mentalnya, semuanya terlibat.
Dia kata semayang itu. Ya. Dia kata maksudnya kita nak hitung tentang kelebihan-kelebihan semayang ni memang tak terhitung kita banyak. Kan? Kalau segi zahirnya, kita nampak segi zahirnya, semayang tu apa dia? Kita ambil dari kebersihan, kita katakan zahirnya. Semayang mesti nak bersih. Nak kena badan bersih daripada kekotoran, nak kena ambil wuduk, cucikan hadas kecil, hadas besar, kan? Itu maksudnya kita kena bersih. Jadi di sana pengajaran yang kita dapat ataupun kelebihan yang kita dapat di sana, maksudnya orang yang semayang tu dirinya bersih, ya, bersih dirinya, bersih segala pengurusan, tempat semayangnya bersih, semuanya bersih. Sebab itu antara iman itu, dia katakan cabang iman tu banyak. Mungkin Ustaz Fauzi ada menceritakan, ya, bagi kuliah tentang cabang iman 77, ya, cabang iman disebutkan. Mungkin Ustaz Fauzi ada bagi tajuk itu, mungkin kita boleh ikuti kuliahnya, kan. Antaranya iaitu an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kalau orang tu dia beriman, tengok dia bersih, ya, tengok dia bersih. Jadi nak bersih ni maksudnya mestilah ada sikap di sana. Malasnya tak ada lah. Kalau orang malas memang kotor lah. Kat rumah nak malas nak sapu sampah, malas nak basuh baju, memang kotor lah. Jadi dikaitkan dengan rajin. Sedangkan rajin tu sifat mahmudah, sifat yang dituntut. Jadi membina sikap itu, sifat itu. Daripada zahir kebersihan itu kita dapat membina sikap orang itu, ya, dia bersih. Apatah lagi bersih maksudnya zahir, bersih lagi kita katakan batin, ya. Kita semayang, dalam semayang kita kena bersih daripada bercakap benda-benda yang kotor, ya, tak boleh. Yang wajib kita sebut dalam semayang ni maksudnya yang qauli, ya, yang qauli ni macam kita baca Fatihah itu qauli. Kalau kita tak baca Fatihah, maka semayang kita tak sah. Jadi di sana mengajar kita supaya sentiasa kita ni menyebut benda yang benar. Al-Fatihah itu maksudnya benda yang benar, membenarkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ayat alhamdulillahirabbil alamin, memujikan kebenaran itu dengan last kali iaitu amin. Itu bukan hanya boleh kita apply dalam semayang saja. Maksudnya kalau kita di luar semayang pun begitu juga keadaannya, maka tak boleh kita kata-kata yang boleh merosakkan. Kalau semayang, merosakkan semayang kita. Tapi kalau di luar semayang, akan merosakkan akhlak kita, akan merosakkan macam-macam lah di sana. Merosakkan akhlak, bercakap tak benar dan sebagainya, itu akan merosakkan akhlak kan. Sebenarnya akhlak juga sebahagian daripada tuntutan orang yang beriman. Orang yang beriman tu mesti berakhlak dengan akhlak yang baik. Ada hadis yang disebut, dikatakan dia kata man yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, apa dia, fal yaqul khair, ya. Maksudnya hendaklah dia berkata benar, berkata baik. Au liyasmun, ataupun dia diam. Itu akhlak maksudnya. Man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair. Maksudnya dia hendaklah berkata yang benar, berkata yang baik. Tak boleh dia kata yang tak baik. Kan? Kadang-kadang kita berkata yang tak baik. Kadang-kadang dalam kuliah agama pun kita kata benda yang tak baik. Kan? Caci, cela, tak boleh lah. Ada orang dalam kuliah agama dia cela juga. Dia cela orang tu, dia cela orang ni, cela ni. Kan? Itu tak baik maksudnya. Kan? Sedangkan hadis menyebut falyaqul khair, naklah kamu berkata yang baik. Itu sebahagian daripada iman. Man yu'minu billah wal yaumil akhir. Bila kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat, hari akhirat itu ada pembalasan dia. Pembalasan orang yang bercakap tak baik tadi. Falyaqul khair, tapi kamu cakap benda yang tak baik, ada pembalasannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman, auliyasmud, yang paling elok kamu diam. Itu yang paling elok lah, diam. Kan? Tak berdosa. Okey, ya. Itu yang dikaitkan dengan
dengan solat tadi. Maksudnya di sana ada kita nak hitung dia tu tak sangat, ya, sangat kita. Dari segi akal kita, bila kita semayang kita fokus. Fokus tu maknanya khusyuk, ya, kita fokus. Kita baca apa yang kita baca, amin, kita baca amin, kita fokus. Rabbana walakal hamdu, kalau kita tahu makna lagi baiklah, mana kita puji Allah. Itu fokus. Bila fokus tu kita katakan khusyuk semayang itu. Itu juga lagi sudut kita katakan akal. Jadi bila kita nak dapat sesuatu perkara, kita kena fokus. Nak dapat keimanan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak semayang dia dengan baik dan khusyuk dan sebagainya, kita kena fokus. Ya? Fokus pada semayang itu. Ya, jangan lupa, jangan pergi ke tempat lain. Ya, kita kena sentiasa ingat yang kita ni sedang berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila malaikat Jibril tanya, ya, tanya Nabi SAW tentang akhbirni anil ihsan, ceritakan kepada aku tentang ihsan. Nabi kata ihsan itu, dan terjemahan bahasa Malaysianya iaitu anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu sembah Allah, kamu tak akan melihat Allah, tapi Allah melihat kamu. Itu disudutkan maksudnya. Fokus. Kita berhajat kepada Allah SWT. Fokus. Maksudnya dalam kerja apa pun, dalam semayang bentuk kita. Bila kita fokus dalam kerja ibadat kita yang lain, kerja amal kita di lain, di luar kawasan kita lah, kita kata selepas semayang, kita buat kerja apa? Kita bersawah padi, kita fokus. Buat sungguh-sungguh. Kita berkebun, kita buat sungguh-sungguh. Ya, jadi akan mencapai hasilnya. Ya, maksudnya diterima amal ibadat kita, diterima, akan mendapat hasilnya. Maka dia kata tempat semayang juga mempunyai nilai yang tinggi. Dalam semayang tu, bukan hanya semayang saja, tempat semayang itu pun jadi nilai yang tinggi kepada kita. Ada hadis mengatakan tempat itu menjadi saksi kepada kita di hari akhirat tentang kita ni semayang. Kalau kita duduk dekat situ, maksudnya ini saksi kita duduk dekat situ. Mungkin kita duduk kat sana, semua tempat akan menjadi saksi. Kalau istilah sejadah, semua sejadah akan jadi saksi. Itu dikatakan nilai yang sangat tinggi tempat yang kita lakukan itu. Ya. Jadi kalau proses sembahyang itu dengan keadaan yang betul seperti mana dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada firman, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang kata sallu kama raaitumuni usalli, itu ya, berdasarkan pada rukun-rukun yang diatur pada hari ini, maka di sana akan tercapai apa tercapainya, iaitu as-salah tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu akan menegah diri seseorang itu daripada melakukan perkara yang keji, ya, kemungkaran akan berlaku. Tak akan berlaku kemungkaran kepada orang yang semayang itu. Sebab dia didoa oleh malaikat, ya. Dia tak akan menjadi satu kemungkaran kepada. Jadi kalau sekiranya kita katakan dia semayang tapi melakukan kemungkaran juga kepada dia, kan? Di sana maksudnya tahap semayang itu tak sampai kepada kaedah untuk dia nak menahan dirinya daripada melakukan kejahatan. Patutnya semayang itu menahan dirinya daripada melakukan kejahatan, sebab proses semayang itu mendidik dia dalam semayang, bahkan di luar semayang, daripada perkara-perkara yang menolak kepada kejahatan tadi. Jadi seseorang yang menahan dirinya duduk di tempat semayang, lepas semayang dia tahan. Kalau dia nak bangun dah ni, dia duduk juga tempat semayang itu, sudah ia mengerjakan semayang, dengan keadaan suci dari hadas dan suci daripada sebab-sebab yang mendatangkan dosa. Suci daripada hadas dia lah, ataupun suci sebab-sebab yang tak mendatangkan dosa, ataupun dia duduk itu dia tak buat dosa lah. Maksudnya kadang-kadang duduk buat dosa juga, dia fikir ni kan, kadang timbul orang kata dalam diri kita ni, orang kata perasaan dan sebagainya, kita katakan begitu. Maksudnya begitulah keadaan dia tak berdosa, maka ia sentiasa didoakan oleh malaikat yang bertugas untuk itu, semoga Allah mengampunkan dosanya dan memberikan rahmat kepadanya. Ni orang yang sepatutnya layak dapat. Ya, jadi dia ambil masa sekejap duduk selepas solat tadi. Jadi
Sekejap itu, maka bila keadaan itu dilihat oleh malaikat, malaikat akan mendoakan dia. Kita ni didoakan oleh malaikat. Apa dia? Rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita berdoa, kita berdoa lagi. Kalau kita duduk, kita berdoa lagi, itu lagi hebatlah. Kan? Kita duduk, lepas sembahyang kita duduk, kita berzikir, kita berdoa, itu lagi hebat maksudnya. Ini di sini maksudnya. Jadi maknanya bukan sembahyang saja, ya. Jadi ada malaikat yang menyebutkan tadi, ya, Rabbana walakal hamdu tadi itu. Kemudian ada pula yang bila dia selepas sembahyang, kita dah lepas sembahyang dah, kita duduk dekat tempat sembahyang itu, maka malaikat sentiasa mendoakan kita. Dan bahkan bukan selepas itu, sampai kita balik ke rumah, kalau kita datang sembahyang berjamaah, sampai kita balik ke rumah, masuk rumah kita, juga didoakan oleh malaikat kepada orang yang solat berjamaah tadi. Itu kelebihan orang yang solat berjamaah tadi. Jadi kita tak dapat apply benda ini dalam diri kita. Sebab tu kita tak rasa apa-apa, kan? Kalau kita makan, mungkin kita rasa, oh sedap makan itu kan, kita dapat merasai. Tapi sedap yang kita makan tu tak boleh cerita dengan orang. Itu juga soal solat berjamaah. Kalau kita balik sampai rumah, kita dapat nikmat-nikmat yang macam tu, kita tak dapat cerita dengan orang, kita saja yang dah dapat. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ketenangan kita, keseronokan kita dan sebagainya. Allah, kita sendiri dapat menilainya. Cuma orang boleh lihat saja keadaan itu. Dan kadang-kadang bila orang lihat, kadang-kadang orang pun tertarik dengan ketenangan mereka-mereka yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya dalam solat dan juga solat berjamaah. Insya-Allah kita akan sambung dalam hadis yang lain berkaitan dengan percaya kepada malaikat dan bagaimana kita nak memahaminya dengan lebih dekat lagi, supaya kita sentiasa bersama dengan dapat melaksanakan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah minggu berikutnya kita akan sambung hadis yang ke-26. Insya-Allah. Wallahu a'lam.